واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time, Quran Salat Infak pada hari ini pada 9 Ramadan episod yang ke-108 pada hari ini untuk sama-sama kita meneruskan pengajian kita daripada halaman yang ke-32 ayat 208 hingga 210 bersama Al-Fadil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Fadil Safas. Sihat Ustaz ya? Ini bukan raya lagi ya? Hari Jumaat. Hari Jumaat. Hari Jumaat ya, Hari sebagai Jumaat. perayaan mingguan kita. Perayaan mingguan. Dan kita mengalu-alukan kehadiran Safas. pada rakan-rakan di studio, pun ada yang berbaju cantik tu, Oh, Ustaz. subhanallah, Ya. alhamdulillah. Alhamdulillah. Di penghulu segala bulan, di penghulu segala hari pula. Masya-Allah ya. Kita ada bersama dengan kumpulan Al-Istiqamah. Betul ya? Ya. Al-Istiqamah. Ada, ya. Kumpulan Istiqamah yang senantiasa bersama dengan My Quran Time. Terima kasih semua. Sihat ya semua? Puasa ini ya? Puasa, alhamdulillah. Masih istiqamah Ustaz ya. Dia istiqamah ni daripada kataan qama Ustaz ya. Qama. Nak berdiri 2 hari 3 hari okey ya, Betul. tapi kalau berdiri sampai 300 Ya, 500 hari Allah ataupun Akbar. 5 tahun itu kalau katakan dihujam, ditolak, Allah. dibadai, kalau katakan masih kuat itu namanya al-istiqamah. Istiqamah, Ya, dan kita doakan semua istiqamah di studio yang berada di depan kaca TV Ya. pada hari ini dijemput untuk share, kongsikan di YouTube, di Facebook ataupun kalau di depan kaca TV di TV9 Astro Oasis ataupun di TV Al-Hijrah, terus istiqamah bersama Al-Quran. Kita mulakan sesi kita dengan doa subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma. Moga-moga Allah menambahkan keberkatan, kesabaran kita dalam kita bersama ilmu yang kita peroleh pada hari ini. Kita saksikan apakah sinopsis bagi 3 ayat yang kita akan dalami pada hari ini. Kita perhatikan, iaitu daripada ayat yang ke-208 kita melihat perintah masuk Islam secara menyeluruh dan tegahan untuk mengikut kepada syaitan. Pada ayat 209 ancaman dan balasan terhadap orang yang mengikuti syaitan, dan pada ayat 210 motivasi agar bersegera memasuki Islam menurut kepada perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mari sama-sama kita membaca 3 ayat ini. Moga-moga bulan Al-Quran pada bulan Ramadan ini kita penuhi, kita isi dengan kalam daripada Allah sehingga kan kita menjadi lebih lagi la'allakum tashkurun sebagaimana Allah nyatakan pada ayat 185 surah Al-Baqarah. Bersama Al-Fadhil Ustaz Tarmizi. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala wa ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita bersua dan kita bertemu untuk hari yang berikutnya dalam bulan Ramadan. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, iaitulah malam Al-Qadar, yang mana kita senantiasa tercari-cari bilakah waktunya, dan sebab itulah antara salah satu rahsia Allah SWT sembunyikan, bukan sembunyikan maksudnya tidak dimaklumi. Tidak maklum. Kenapa? Kerana ingin melihat kita sebagai hamba Allah yang benar-benar mencari dan juga meningkatkan ketakwaan kita. Moga-moga hari-hari yang kita lalui ditemani dengan Al-Quran memberi kekuatan kepada kita dan juga semangat untuk kita terus menjadi ibadur rahman. InsyaAllah ta'ala. Jadi kita nak baca permulaan hari ini iaitu ayat yang ke-208 sehinggalah ayat yang ke-210. Betul Safas? Betul. Ya. Bahagian akhir halaman yang ke-32. Jika sudah bersedia buaya sekalian, ayo kita baca
dengan menggunakan tarannum murattal nahawan insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinatu fa'lamu anna Allah azizun hakim. Hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullah hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullah fi dhulalin minal ghamam illa an ya'tiyahumullah fi dhulalin minal ghamam wal malaikatu wa qudiyal amr wa ila Allahi turja'ul umur wa ila Allahi turja'ul umur. Sadaqallahul azim. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat yang ke-208 hingga 210. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan pada Al-Fadhil Ustaz ya, membaca bulan Ramadan ya. Memerlukan stamina, dan pada tuan-tuan teruskan istiqamah ya bersama pada bulan Ramadan ya, dan istiqamah di luar Ramadan ya, itu penting ya, kerana kita adalah ibadur Rahman. Kita harap kita adalah hamba Allah, bukannya hamba kepada Ramadan. Tetapi Ramadan ini peluang untuk kita menghargainya Ustaz ya. Kita lonjakkan amal ibadah kita, kerana kita tahu bahawa ia adalah bulan latihan untuk sama-sama kita mendekatkan diri pada Allah, meningkatkan ketakwaan. Dengan latihan stamina itu kita gunakan selama 11 bulan yang mendatang. Baik. Pada ayat yang ke-208 ini Allah menyeru kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang sedang membina iman. Kalau di hujung ayat 207 itu Allah menyatakan wallahu raufum bil ibad. Allah ini amat memahami ya, empati, amat memahami tentang keperitan seorang hamba yang disayangi ketika menjual dirinya untuk mendapat redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan mudah Ustaz ya. Bangun pagi pada waktu sahur, kemudian nak pergi sembahyang subuh dengan mengantuknya, kemudian nak baca Qurannya, kadang-kadang tertidur, bangun balik, kemudian nak pergi kerja bagi yang pergi kerja, dan kemudian terus menerus bertugas ya. Dalam keadaan ini, mengapa kita buat begini? Kerana kita ada niat untuk menjual diri kita untuk mencari redha, mardatillah, pada ayat yang ke-207. Ini yang Allah nyatakan bahawa Allah empati, Allah memahami keperitan, kepayahan yang ada, tetapi itulah satu perjuangan
Dan ini adalah satu perkara yang perlu kita usahakan pada bulan Ramadan. Maka pada ayat yang ke-208 Allah menyatakan apakah yang perlu dibuat oleh mereka yang sedang menjual dirinya untuk mencari redha Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulus fi silmi kaffah. Masuklah ke dalam agama Islam itu secara kaffah. Ya. Begitu cara baca Ustaz kan. Maksudnya ialah kita masuk secara open, open, dan kita mesti ada kesimpulan. Maksudnya kaffah ini kita terbuka dengan apa sahaja pilihan yang Allah bekalkan, dan kesimpulannya mestilah menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau dalam bahasa Melayu ni Ustaz ni, cara kalau kafah ni kita mesti masuk dalam Islam keseluruhannya. Lebih kurang begitulah kan. Nak ceritanya jangan tinggalkan walaupun satu ataupun kita membahagi-bahagikan. Ya, kita pilih saya puasa tapi sembahyang tak boleh juga. Kan ada yang kata saya sembahyang tahajud kan 8 rakaat sembahyang tasbih. Subuh tak ada Ustaz. Lepas sahur tu dia terlajak. Jadi kita kena rancang tenaga, kekuatan kita itu berdasarkan pada apa yang kita sudah latih. Kita jangan main ikut-ikut Ustaz ni. Kadang-kadang pasal orang sembahyang tahajud 8 rakaat kita ikut juga. Tetapi akhirnya kita terkandas dalam solat subuh. Itu yang perlu kita susun berdasarkan kepada istilah kafah, iaitu secara menyeluruh, ikut keutamaan yang fardu dan sunat dan makruh apa sebagainya, untuk memastikan kita tidak terikut khutuwati syaitan. Apa maksud khutuwati syaitan? Kita berehat sebentar, kembali semula selepas ini dalam My Quran Time, Quran, Salat, Infak, insya-Allah. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. اقرأ باسم ربك الذي خلق. Hayati isi kandungan Al-Quran dalam My Quran Time. Setiap hari jam 12 tengah hari di TV9 dan saluran Astro 149. Quran, Salat, Infak. منهما جاهينا وارزقنا تلاوته. Assalamualaikum. Marilah kita sama-sama menyertai World Quran Hour di Masjid Sultan Haji Ahmad Shah, UIA, Malaysia, di lokasi masing-masing kalau tak dapat, secara serentak pada 22 hari bulan Ramadan 1444 Hijrah bersamaan 13 April 2023 pada pukul 12 tengah hari hingga 1 tengah hari sahaja. Jom. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا
ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, begitulah bacaan daripada ayat 208. Kita kembali dalam My Quran Time, Quran Salat Infak. Sama-sama kita melihat kepada panduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala pada ayat 208 ini. Wahai orang-orang yang beriman. Satu, memang dia ayat ini memanggil pada orang yang benar-benar beriman, Ustaz ya, kepada sahabat, pada Rasul dan juga kepada kita semua yang benar-benar ingin beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kumpulan kedua adalah kumpulan yang merasakan bahawa mereka ini acah-acah beriman. Ya, orang Islam tetapi ada penyakit hati dalam diri mereka, tetapi Allah masih lagi memanggil mereka dengan gelaran wahai orang-orang yang harapnya beriman selepas ini, kerana mereka adalah kumpulan munafik, tetapi mereka tidak dipanggil dengan kumpulan munafik, wahai orang-orang munafik, tidak ya. Allah memanggil mereka dengan kumpulan orang yang diharapkan beriman. Jadi ada dua kumpulan yang diaddress, yang dipanggil dalam ayat ini. Orang yang beriman, yang benar-benar beriman, bila dinyatakan udkhulu fis silmi kafah, masuklah ke dalam Islam ini secara menyeluruh, maka kesannya Ustaz ya, pelajar cemerlang bila kata sila dengar betul-betul, dia akan beri perhatian. Oi, kita tak dengar betul-betul ke? Kan. Tetapi bagi orang yang ada penyakit hati, pelajar masalah, kan. Dia kata sila beri perhatian. Tak ada kaitan dengan aku pun, itu orang lain yang ada masalah tersebut. Itu adalah tanda seorang itu ada penyakit hati ya. Pelajar yang bermasalah ialah pelajar yang dia rasa bahawa dia tak ada masalah, itulah paling bermasalah ya. Tetapi pelajar yang cemerlang adalah pelajar yang bila kena tegur sedikit saja, cikgu, mungkin lepas tu dia pergi jumpa cikgu, sebenarnya saya tak fokus ke dalam kelas tadi, kan? Saya check WhatsApp ke cikgu, saya tak ada buat cikgu. Kata saya tak cakap pada awak, kan? Saya maklumkan, saya maksudkan ialah kepada seseorang tu yang asyik WhatsApp je daripada awal pagi, saya tengok je dekat daripada hujung mata saya nampak, kan. Tapi orang itu, adakah dia akan jumpa dengan cikgu untuk kata minta maaf cikgu, saya check WhatsApp daripada awal kelas sampai hujung kelas? Dia tak jumpa, kan? Pasal dia memang ada masalah, kan. Yang biasanya cepat tersedar bila dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah orang-orang yang beriman. Orang yang ada penyakit hati, kadang-kadang dia merasakan bahawa saya memang dah masuk Islam secara kafah. Jadi bila kita membaca ayat ini, terus sahaja kita akan terasa, ya Allah, ada lagikah sesuatu yang saya buat tak kena? Ya. Pasal Allah beritahu wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan ikut pada langkah-langkah syaitan. Berbuka puasa Ustaz ya. Tak adanya orang letak nasi ayam, kan. Lepas tu kat tepinya ada sikit daging khinzir. Tak ada orang buat begitu ya. Nak menunjukkan bahawa kita memang perlu pastikan semua makanan kita itu halal dan juga tayyibah, baik ya. Dan inilah kaedah yang perlu kita buat apabila kita dah belajar. Ramadan akan menyebabkan kita jaga daripada perkara haram Ustaz ya. Maksudnya kalau katakan daging khinzir itu haram, maka rasuah, penipuan, scam dan sebagainya pun kita anggap bahawa sebenarnya, bukan anggap, memang itu adalah sesuatu yang keji yang perlu kita jauhkan apabila kita ingin masuk dalam Islam ini secara kafah. Dan di hujung itu Allah menyatakan innahu lakum aduwwum mubin, syaitan ini adalah musuh yang nyata, kerana dia bukan terus ajak kita buat salah Ustaz ya. Dia akan ajak sikit-sikit. Itu perkataan yang kita akan lihat pada ayat 209. Kita baca bersama Al-Fadhil Ustaz Tarmizi. Silakan. Baik, terima kasih Fadil Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat Al-Quran yang dikasihi rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, kita telah baca tadi ayat 208. Kita nak baca lagi sekali ayat yang ke-209. Panjang juga ayat dia. Ada satu yang melibatkan hukum wajib. Kan dekat mana kalimah dia, sila ibu ayah, tuan-tuan dan puan-puan
kongsikan di ruangan komen tu, apakah kalimah yang melibatkan mad wajib dan juga mad jaiz. Wah, ada dua Okey, mari kita baca ayat 209. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فاعلموا أن الله عزيز حكيم. فاعلموا أن الله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah ayat 209. Fa in zalaltum, maksudnya fa di situ maksudnya maka, maka itu kesinambungan daripada ayat 208. Allah menceritakan bahawa sebenarnya syaitan akan terus menjadi musuh kita. Maka jika kamu tergelincir, zalaltum itu terjatuh, tergelincir selepas datangnya bayinat. Ada dua maksud. Bayinat ini penerangan daripada Rasul, kedatangan Rasul, dan yang keduanya kedatangan risalah daripada Rasul, iaitu Al-Quran ini sendiri. Dah datang kebenaran, maksudnya datang kebenaran tetapi masih lagi boleh terjatuh. Adakah itu berlaku? Sudah pun kita belajar dalam ayat 36 surah Al-Baqarah sebelum ini bagaimana iblis cuba menggoda kepada Nabi Adam dan Hawa. Fa azallahuma syaitan. Perkataan itu juga ada kaitan dengan zalaltum. Jadi Allah ulang balik, kalau dulu Adam dan Hawa itu digoda jatuh sikit-sikit. Dia tak terus saja terus makan, tapi dia cakap bahawa sebenarnya kalau kamu duduk dekat sini ni, kamu boleh kekal, kamu nanti akan jadi orang yang lebih bahagia di sini. Dia akan tiup sikit-sikit dan kemudian rasa mula-mula kita tak nak. Lepas tu kita rasa macam nak, kalau orang mencuri tu saatnya dekat pejabat tu mula-mula setengah kertas. Satu kertas, dua kertas, satu rim, lepas tu balak dekat hutan. Itu adalah bagaimana syaitan menggoda seorang itu untuk mencuri. Jadi di dalam ayat ini Allah menyatakan jika terjatuh, jika terjatuh selepas daripada datangnya kebenaran, Allah kata fa'lamu annallah. Ketahuilah, carilah ilmu, bahawa dengan ilmu itu akhirnya kita tahu bahawa Allah ini adalah aziz yang amat berkuasa. Anytime, pada bila-bila masa sahaja Allah boleh je Ustaz, Kalau kita buat dosa terus sahaja kita dikenakan bala ataupun hukuman. Allah boleh, al-aziz, terus hukum. Tetapi ada satu lagi perkataan yang memberi harapan pada kita. Allah ini hakim, yang bijaksana. Selagi kita ini diberi masa Ustaz, diberi masa kita buat dosa, Allah bagi lagi peluang untuk kita hidup. Masuk lagi bulan Ramadan, mendapatkan keampunan daripada Allah, membaca doa innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu sebenarnya kita bersyukur Allah ni bijaksana. Allah sedang sebenarnya nak bawa kepada sana Ustaz. Sebenarnya Allah bukan nak hukum kita, Allah nak kita kembali kepada Allah dan Allah nak berikan yang terbaik. Jadi apa perlu kita buat bila Allah sudah beri peluang ini? Sudah tentu kita kena rebut sebanyak mungkin, terutama pada bulan Ramadan ini. Dan ayat 210 yang kita akan belajar bagaimana ada setengah orang yang dia rebut, setengah daripadanya itu dia rasa macam Ramadan lah. Plastik hitam masih plastik hitam. Okey. Jadi kita tak nak jadi geng plastik hitam, GPH, tak nak. Kita nak jadi kumpulan yang bersama dengan ayat-ayat Allah, membawa pada perkataan pilihan kita pada hari ini. Kita saksikan, iaitu perkataannya ialah fa in zalaltum, daripada perkataan zalla, tergelincir sedikit demi sedikit. 30 kali disebut di dalam Al-Quran, muncul pada ayat 36 yang lalu. Jadi Allah ulang balik agar kita jangan lupa sejarah Adam dan Hawa yang pernah digoda oleh syaitan.
modus operandinya sama. Dijatuhkan, digelincirkan sedikit demi sedikit. Lagi akan muncul pada surah Ali Imran dan juga surah An-Nahl sebagai panduan kita bersama bahawa Al-Quran memang tazkirah, peringatan untuk kita jangan sampai tertipu dengan perangkap. Ya, kerana pelanduk lupakan perangkap, tapi perangkap tidak pernah melupakan pelanduk. Kita bertemu lagi dalam My Quran Time, Quran, Salat, Infak pada bahagian seterusnya. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. جاهينا وارزقنا تلاوته. Satu perkara, saya petik dulu poin yang Prof dah sebut, kita sedar, saya sebenarnya boleh buat itu dalam bulan Ramadan. Kan? Itu antara clue lah untuk saya. Betul. Prof, silakan bagi nasihat. Baik, yang ni sebenarnya bukan, ini masalah yang biasa juga yang kita hadapi dan kita perhatikan kawan-kawan kita. Sebagai contoh, saya pernah waktu belajar dahulu, ada kawan yang isap rokok. Dia isap rokok. Tapi bulan Ramadan dia boleh berhenti. Maknanya sebenarnya boleh berhenti. Ya. Dia tak berbuka pun dengan rokok. Ada orang dia ya. buka dia buka dengan isap rokok. ya. Tapi ni dia tak buka dengan isap rokok. Dia boleh berhenti dalam bulan Ramadan. Habis Ramadan dia start isap rokok balik. Baik. Jadi yang ni saya kira sama juga dengan perkara lain. Ada yang mungkin orang dia suka tonton movie ataupun tonton perkara yang tidak elok, tapi waktu Ramadan dia boleh berhenti. Menunjukkan yang pertama, dia ada kekuatan sebenarnya untuk melakukan perkara tersebut. Tetapi dalam masa yang sama sebenarnya dia memerlukan sistem sokongan itulah, support. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. Rahmat melimpah, damainya ku rasakan. Ramadan bulan Al-Quran mendidik jiwaku, menyuburkan iman. Ku harapkan terus bersamamu selamanya. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi, ku mohon usah pergi. Ramadan Karim. Allahu Akram. Daripada Mahir Zain. Tadi Mizi Zain. Mizi Zain. Ya, masya-Allah. Zain. Ramadan sebagai satu anugerah ya. Jangan kita doa tak pergi itu, bukanlah dia tak pergi, memang pergi juga ya, tetapi isinya saja untuk kita masuk ke dalam agama Islam ini, terutama pada bulan Ramadan ini dengan penuh sedar. Penuh sedar yang halal pun kita cuba tengok dah buka ke belum, walaupun 1 minit ya.
kita akan berjaga-jaga untuk makan ataupun tidak makan. Apatah lagi kalau ianya sesuatu yang diharamkan, yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi perlukan ilmu lah Ustaz. Betul, Kalau tak ada ilmu, dia ingat dan dah gelap ni kan, dia dah boleh buka, rupanya dalam bilik gelap dalam dan tepinya ada plastik gelap, plastik hitam. Kan, jadi tak nak gitu. Sebab tu bila Ramadan ni paling ramai lah yang ingat waktu maghrib. Masa waktu Subhanallah. pukul apa? Tak boleh lambat walau 1 minit, 1 saat tak boleh. Betul. Berdosa melewat-lewatkan. Kata. Betul. Isyak pukul apa? Tak apa-apa. Tapi insyaAllah yang di sini dalam studio ini memang isyak, subuh semua hafal maksanya Ustaz ya. InsyaAllah yang kita doakan terus istiqamah bersama dengan perkara ini. Betul Safas. Terima kasih Afadul Safas. Dan kita nak melihat seketika ruangan tajwid kita seperti biasa. Dan kita juga nak ucap selamat datang juga kepada kumpulan kelas lanjutan Talaqi Al-Quran Masjid Negeri Selangor, Masjid Negeri Shah Alam. Subhanallah. Talaqi lanjutan Safas. Memang kena tarik ini. Oh, ini taranum lah ni. Taranum insya-Allah. Memang masih masya-Allah. Okey insya-Allah. Jadi antara ayat ataupun kalimah yang kita nak beri fokus pada hari ini ayat 208 pada kalimah kaffah. Jadi kita baca dulu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Cuba 1, 2, 3. Alhamdulillah, mujur sampai dia kata. Alhamdulillah. Jadi kalimah fokus kita iaitulah pada kalimah kafah. Apa dia tu nama dia? Mad lazim kalimi muthaqqal. Mad lazim kalimi muthaqqal terjadi apabila huruf mad yakni alif atau waw atau ya bertemu dengan huruf sukun asli yang bertasydid dalam satu kalimah. Kadar bacaannya ialah 6 harakat, sama ada ketika wasal sambung ataupun ketika waqaf berhenti. Jadi contoh ayatnya dekat sinilah kalimah kafah. Jadi 6 harakat. Kan? Kafah. Cuba 1, 2, 3. Maksudnya atas fa tu ada sabdu. Yang selalu kita jumpa sehari semalam kalimah apa? Ad-dallin. Kan? Waladdallin. Biasa berlaku Safas sabdu hilang. Waladdallin. Sabdu atas lam hilang. Jadi hati-hati huruf sabdu asalnya 2, dia hazaf 1 diganti dengan sabdu. Jadi kena hati-hati kafah ni berapa harakat tadi? 6 harakat. Sekali lagi kita cuba. Udkhulu fis silmi kaffah. 1, 2, 3. Udkhulu fis silmi kaffah. Aywah, subhanallah. Alhamdulillah, terbaik. Kan? Jadi itu dari segi hukum mak lazim kalimi muthaqqal. Kita nak lihat juga dalam ayat yang sama ada 2 kalimah yang melibatkan huruf ta. Iaitulah satu pada kalimah khutuwati. Khutuwati. Kemudian selepas itu kalimah asyaitan melibatkan huruf ta. Jadi kena hati-hati. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Cuba. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Kan? Kalau kalimah khutuwa tu, kita takut bila kita sebut khutu dengan ta, ti tu jangan terkesan. Wala tattabi'u khutuwati. Ti juga jadi. Ti tu ta. Ta tu tebal. Dan jangan pula ta tu kita tentukan dengan ta pula. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Allahu akbar.
Syaitan kata, I kat sebelah je tak gimana. Tak takut dia. Contoh sama. Jadi kena hati-hati. Syaitan. Sebutkan. Tapi memang jarang kita sebut Safan. Ya. Jangan tu, maghrib ini ada syaitan. Paling kena tukar. Dia jadi Ada berat sikit. syaitan. Oh. Baru macam tersentak sikit. Ada huruf qalqalah kat situ ya. Walaupun tak tahu. Betul Safan. Baik. Jadi kena hati-hati. Kita cuba. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Silakan. Masya Allah. Bagus. Jelas dan sebutan huruf ta tu bagus. Kita cuba hafal beberapa kalimah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Perhatikan. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu. Cuba 1, 2, 3. Kita cuba 5 dulu. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu. 1, 2, 3. Sekali lagi. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu. 1, 2, 3. Okey, cuba pejam mata ataupun pandang ke depan tengok Ustaz Fas. Okey, 1, 2, 3. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu. Oh, ingatlah. Alhamdulillah. Tambah lagi Ustaz? Okey, tambah lagi. Kita tambah fisilmi kafah. Fisilmi kafah. 3 kalimah. Fi as-silmi kafah. 3 kalimah. Fi as-silmi kafah. Fi silmi kafah. 1, 2, 3. Fi silmi kafah. Sekali lagi. Fi silmi kafah. Fi silmi kafah. Jadi senang. 3 kalimah ni senang kan? Fi as-silmi kafah. Okey, kita cuba daripada awal. Ya ayyuhallazi 5 campur 3, 8 kalimah. 1, 2, 3. Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Oh, sama boleh dah. Subhanallah. Malam ni boleh jadi imam tarawih dah. Masya-Allah. Sambung sikit lagi lah hafal. Sambung lagi sampai habis ya. Cuba sekali lagi. Daripada awal. 1, 2, mula. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Masya Allah. Wala tattabi'u. Cuba sambung tu, ikut tu jangan tengok Quran. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Innahu. Semangat tu. Innahu lakum aduwwum mubin. Cuba. Oh, subhanallah, tabarakallah, alhamdulillah. Semangat sekali Safas. Istiqamah versus talaqi lanjutan. Masya-Allah. Subhanallah. Jadi kita nak dengar sebenarnya bacaan secara penuh satu ayat, namun kita nak berehat dahulu seketika. Kembali selepas ini, jangan ke mana-mana. Temu janji kita bersama My Quran Time, Quran, Salat, Infaq. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين.
مجاهينا وارزقنا تلاوته. Mana keadaan dah kucar kacir perang Khandak ni kan kita gali parit kan. Betul. Orang Islam gali parit. Jadi Rasulullah nak tengok apa keadaan musuh dah kucar kacir kerana angin kuat, ribut dan cuaca sangat sejuk. Lalu Rasulullah kata siapa yang berani pergi? Siapa yang berani pergi? Rasulullah kata dalam hadis disebutkan, dia kata Lailatul Ahzab wa qad ittakhadna rihan shadida faqala Rasulullah ala rajulun ya'tini bi khabaril qaum. Rasulullah kata tak ada ke seorang lelaki yang boleh bagi jadi pengintip spy tengok apa tentera musuh tengah buat. Semua sahabat tak berani pergi. Kerana siapa yang nak pergi mengintai tentera musuh, kemudian dalam malam yang gelap macam tu, kemudian dalam keadaan sejuk dan ribut, tak ada siapa yang berani. Lalu Rasulullah pun memanggil Huzaifah. Manggil Huzaifah terus taat saja, mana tak bertikai. Tak ada pula kata sejuklah Rasulullah malam ni ataupun bahkan kalau dalam kisah tu Huzaifah dah dekat dengan Abu Sufyan. Abu Sufyan ketika itu memimpin tentera musuh. Dia dah berada dalam keadaan dekat. Dia kata dalam hadis, kalau aku panah memang kena Abu Sufyan. وَاجْعَلْهُ لَنَا هُجَّتَيْنِ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ. Kembali kita dalam My Quran Time, Quran Salat Infak. Pada hari ini kita mendalami kepada ayat 208 hingga ayat 210 dan telah pun kita cuba menghafaz ayat 208 sebentar tadi Ustaz ya. Bagaimana Allah menyeru kepada orang-orang yang beriman, kepada mereka yang tidak mencapai standard iman yang sepatutnya untuk terus berusaha masuk ke dalam agama ini, ke dalam agama Islam ini kafah Ustaz ya. Silm ini ada kaitan juga dengan sulam. Sulam itu maksudnya ialah tangga, ya, tangga. Jadi apa kaitan tangga dengan Islam dan juga silm dalam ayat ini? Iaitu agama Islam ini adalah agama tangga. Boleh begitu Ustaz? Bukan, agama bertahap. Ya, dalam hidup kita ini nak mengajak orang kepada agama, nak belajar Al-Quran, untuk kita membina takwa. Kita perasan sebenarnya dalam Quran Ustaz ya, ada ayat takwa pada ayat 1 hingga 5, kemudian ada lagi pada bahagian seterusnya sikit-sikit. Ya, kerana Allah nak mendidik kita ini bertahap-tahap ya. Dalam ilmu pendidikan namanya scaffolding Ustaz. Macam kita nak bina bangunan tu kan ada besi-besi untuk naik ke atas itu. Dia bukan tiba-tiba dia boleh kita bina tingkat 50. Kena bina daripada bawah, dan itulah cara pendidikan yang dibawakan oleh Al-Quran. Bila kita mula baca daripada awal sampai akhir, diulang lagi selepas khatam, sebenarnya ia adalah modul pendidikan yang bertahap-tahap, dan akhirnya kita mampu untuk masuk ke dalam agama Islam ini secara kafah ya. Dulu mungkin merasakan bahawa susah sebenarnya. Saya nak jaga mulut ya, ataupun nak jaga keinginan beli pada bazar Ramadan. Dulu. Tapi sekarang ni masih beli lagi. Tapi kita dah mula kurang ya. Jadi ini proses dalam kehidupan kita untuk kita memastikan jangan mengikut kepada langkah-langkah syaitan. Syaitan ini perlu kita asingkan ataupun kita jauhi mengikut langkah-langkahnya. Kalau kita terikut, maka kesannya Islam yang kita anuti itu tidak mampu mencapai keseluruhan secara kafah itu sendiri. Ayat yang ke-210 ya, kita ingin baca seterusnya bagaimana respon kepada mereka yang diberi peluang. Ya, diberi peluang oleh Al-Hakim. Kalau mengikut Al-Aziz, memang kalau tak ikut peraturan saja kena ya, terus diazab oleh Allah SWT. Tetapi ada kumpulan yang merebut peluang Ramadan ataupun peluang diberikan hidup ya, masih lagi menyambut birthday ya. Tetapi ada orang yang dia tidak merebut peluang tersebut. Ayat 210 kita sama-sama baca bersama Al-Fadhil Ustaz Tarmizi. Baik, terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul. Ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat Al-Quran dikasihi rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat terakhir untuk bahagian hari ini iaitu ayat yang ke-210. Kita nak baca lagi sekali sama-sama. Hati-hati dalam ayat yang ke-210 ini ada huruf dha fi dhulalin, fi dha. Hujung lidah keluar sedikit. Dhi. Itu dha. Kemudian ada huruf dad, wa qudiya. Jangan tertukar dengan dal, wa qudiya ya. Qaf dan dad, wa qudiya. Baik. Jadi kita cuba praktikkan dalam ayat 210. Jom kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat yang ke-210, tiada yang mereka tunggu-tunggu kecuali datangnya azab daripada Allah bersama malaikat dalam naungan awan sedangkan telah diputuskan perkara itu ke atas mereka dan kepada Allah lah segalanya dikembalikan. Sebagaimana kita maklum ayat 209 tadi, Allah itu Azizun Hakim. Allah ini perkasa, Ustaz ya. Perkasa, aziz, penguasa. Maksudnya kalau penguasa di mana, di PBT kan, di daerah-daerah, kalau bayar sama kita parking tak bayar tiket tu, tak bayar dia punya parking itu, maka penguasa bila datang sahaja, kalau kita tengah minum pun kita bangun cepat Ustaz ya untuk bayar parking. Pasal apa? Kalau kita tak bayar RM30. Tak kena saman. Kalau katakan lebih lagilah ya, kalau katakan bawa laju JPJ di tengah jalan kena tahan, mungkin 300 500, nak raya nanti tak tahu berapa Ustaz ya. Jadi nak ceritanya bila penguasa hadir, orang akan gentar. Kerana apa? Di sebaliknya itu ada hukuman, ada saman yang akan dikenakan. Dan kalau kita berinteraksi dengan Al-Aziz, sebenarnya kita bila faham perkataan itu, kita akan rasa takut Ustaz. Gentar ya, kita rasakan ya Allah, aku ni banyak tergelincir selepas dibawakan Al-Quran dalam hidup saya. Nabi dah bawakan hadis, contoh teladan. Tetapi kita ada Hakim, Allah ini bijaksana. Selagi kita tidak diazab, selagi kita diberikan peluang bernyawa, maka sebenarnya Allah bijaksana sedang memberi clue kepada kita bahawa kamu diberi peluang. Tetapi apakah respon setengah daripada mereka yang diberi peluang? Hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi zulalim minal ghamami wal malaikatu wa qudiyal amr. Iaitu mereka tunggu sampai awan azab turun kepada mereka. Dia kata mana azab, kata kalau buat dosa, kalau melawan ni mana kan. Kalau dalam konteks hidup zaman sekarang Ustaz ya, saya punya bisnes okey lagi kan, keluarga saya okey je, semua berjaya, pergi universiti, buat PhD, anak ada sebiji rumah kan, okey je. Perkataan itu adalah orang yang terkesan dengan satu penyakit namanya tarabbus Ustaz ya. Ini bukan tarbus. Tarabbus ini daripada perkataan mereka yang suka bertangguh-tangguh Ustaz. Ya, suka bertangguh-tangguh di dalam kehidupan. Jadi procrastination itu bahasa Inggeris ya, bahasa Melayunya bertangguh-tangguh ni tak apa kot kan. Kalau tak puasa bulan Ramadan pun tak ada kena tangkap pun kan, ataupun kalau saya mengumpat pun tak ada kena azab, gaji okey, baju raya cantik kan. Cara fikir begitu adalah satu perkara yang Allah cakap di sini, wa qudiyal amr ya, setiap perkara ini sudah diputuskan. Maksudnya kalau kamu mengambil enteng bertangguh perkara ini, tunggu saja masanya ya, kerana ini sudah ada keputusan ya, macam mahkamah kan, dia dah tunggu keputusannya. Kamu kalau buat hal ini juga, lambat laun kamu akan dijatuhkan hukuman. Dan di hujung itu Allah menggunakan perkataan apa? Wa ilallahi turja'ul umur. Kita beri perhatian perkataan al-umur. Awal tadi perkataan wa qudiyal amr ya, setiap kes akan diadili ya, akan diadili. Tetapi bila wa ilallahi turja'ul umur, semua urusan, semua kes akan kembali kepada Allah. Maksudnya satu pun tak tinggal Ustaz. Satu pun kita rasa macam tak apa kot, yang ini kira diskaun lah Ramadan kot kan, ataupun tak apalah ya, saya rasa saya dah buat banyak kebaikan pada bulan Ramadan, yang ini
Allah menyatakan wa ilallahi turja'ul umur. Cuba bayangkanlah ustaz ya, kalau semua rekod kita itu dipantau oleh polis dan immigration kata satu kes tak lepas. Kamu tidak boleh keluar negara. Contoh, dah beli tiket dah. Nak terbang dah, nak pergi London ke, nak pergi umrah ke, tak lepas. Kita stuck, kita akan tersekat di lapangan terbang. Kalau kita kembali kepada Allah, kalau ada satu urusan kita yang tidak selesai, khawatir ustaz ya. Tak boleh masuk ke syurga pasal satu urusan yang sebenarnya kita perlu semak kefahaman kita, masuk Islam kita ini benar-benar secara menyeluruh, sudah tentunya kena kembali kepada Al-Quran secara keseluruhan. Membawa pada resolusi kita pada hari ini, kita saksikan, iaitu yang pertama, kita ingin mengambil keseluruhan syariat Islam tanpa memilih-milih peraturannya. Yang pertama. Yang kedua, menjaga perkara halal dan haram dalam kehidupan, kerana itu adalah tanda bahawa kita ini benar-benar fa'lamu annallaha azizun hakim. Takut kepada Al-Aziz, ya. Kalau kena saman pun kita dah bangkit daripada minum teh tarik tersebut. Apatah lagi kalau ada sesuatu yang tidak kena dalam aktiviti kehidupan kita. Yang kedua. Yang ketiga, tidak melewat-lewatkan urusan taubat, kerana kita tahu bahawa selagi hayat di kandung badan, Allah Al-Hakim sedang memberi clue kepada kita, sila bertaubat lagi. Tak cukup lagi taubat, dan Allah nak kita kembali kepada siapa? Kepada Allah yang menawarkan syurga penuh nikmat kepada kita. Kita berdoa Allah izinkan kita terus bertaubat dan istighfar pada bulan Ramadan Al-Mubarak ini, dipimpin Al-Fadhil Ustaz Tarmizi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami ya Allah, ampunilah dosa kami ya Rahman, ampunilah dosa-dosa kami ya Rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa ibu ayah kami, ibu ayah mertua kami, muslimin muslimat, mukminin dan mukminat bi rahmatik ya Arhamar Rahimin. Terima taubat kami ya Allah, terima taubat kami ya Rahman, terimalah taubat kami ya Rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minna wa minkum taqabbal ya karim. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita pada Ramadan Al-Mubarak pada hari ini, dan kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala kita selalu dipimpin kepada as-silmi kafah dan menjauhi daripada langkah-langkah syaitan untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk semua muslimin muslimat yang berada di dunia ini. Kita bertemu lagi dalam siri akan datang untuk mendalami lagi pada halaman 33 My Quran Time, Quran, Salat, Infaq, insya-Allah. Saya menjemput pada tuan-tuan sekalian untuk bersama dalam tabung gerakan Al-Quran pada nombor hotline dan nombor akaun yang tertera sebagai satu wadah untuk kita sama-sama membawakan nilai Al-Quran kepada pelbagai institusi, sekolah, pendidikan, organisasi dalam negeri dan negara seantero dunia, insya-Allah. آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا هجتين